اللهم صل على سيدنا بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa ila arwahi abai wa ikhwanihi wal muallimin wal muallimat. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hadina ala siratikal mustaqim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita sama-sama mulakan dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. In qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu qulu raja'na min kulli khairin wajtama'al far'u wal usulu. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalam ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati pengurusi surah An-Nur, Seremban Selatan, muslimin dan muslimat, ahli jawatan kuasa, ahli jemaah sekalian, alhamdulillah pada malam yang penuh dengan keberkatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah taala izinkan kita untuk datang mengimarahkan rumah Allah ini, dan ketahuilah bahawa dengan kita datang ke rumah Allah ini untuk mengimarahkan antara dua perkara yang menghalang bala turun kepada kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, dua perkara yang menghalang bala turun dalam suatu tempat ataupun dalam suasana masyarakat. Yang pertama, orang yang menghubungkan silaturahmi. Yang kedua ialah orang yang mengimarahkan masjid ataupun musalla ataupun rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, walaupun datang kita ini dengan agak ketat dari segi SOP-nya, namun datang itu pasti kita kena datang. Datang walaupun duduk kita ni jarak-jarak, tapi datanglah, kerana inilah antara perkara yang Nabi sebut menghalang bala turun kepada kita. Jadi pada malam ini kita sama-sama berkumpul dengan niat yang sama, iaitu untuk kita meneruskan sunnah baginda Nabi SAW, iaitu duduk di dalam majlis ilmu. Dalamnya kita memperingati Allah Subhanahu wa taala, memperingati ajaran SAW. Kerana dalam cerita yang kita nak sampaikan berpandu daripada kalamullah, itulah antara cerita yang paling benar. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Dua ayat Al-Quran yang menerangkan kepada kita bahawa tidak ada perkataan yang lain yang lebih benar melainkan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada perkataan lain yang lebih kamu percayai melainkan kalamullah. Itulah yang sebaik-baik bicara yang perlu kita yakin dan percaya tanpa ada sedikit pun rasa keraguan padanya. Dzalikal kitab la raiba fih. Mana dalam majlis ilmu ini kita akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan kita akan sama memahaminya. Maka di situ akan lahir ataupun akan hadirnya para malaikat duduk bersama-sama dengan kita. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibin 'ilmin ridan bima yasna'un. Tanda redha para malaikat akan duduk bersama-sama dengan kita. Dan sepanjang duduk bersama kita ini, jagalah adab dan tertib kita, kerana saat ini kita bersama dengan para malaikat yang sedang mendoakan kita. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Jadi kita bersyukur ini, walau dalam keadaan apa jua sekalipun, kita dapat hadir untuk mengimarahkan masjid ataupun rumah Allah ini. Di sini tuan-tuan, antara perkara yang menghalang balak turun dalam masyarakat kita. Apa pun jangan tinggal markas kita ini, jangan tinggal kita punya pengkalan kita ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat segala bentuk musibah yang datang kepada kita asbab daripada hadirnya kita memenuhi daripada tuntutan hadis Nabi SAW, iaitu datang ke rumah Allah, mengimarahkan rumah Allah. Amin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini kita sama-sama akan memperingati lagi. Saban tahun kita memperingatkan akan baginda Nabi SAW. Pada tarikh 12 Rabiul Awal itu menjadi tarikh yang dipilih untuk kita sama-sama memperingati kelahiran baginda Nabi SAW. Kerana kelahirannya adalah yang disebut sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku diutuskan, tidak aku dilahirkan ke atas dunia ini, tidak ada tujuan lain illa, kata Allah Subhanahu wa taala, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kepada seluruh alam ini. Mana alam ini ialah kullu mawjudin siwallah, semua yang wujud di atas dunia ini selain Allah, itulah alam. Maka rahmat yang turun kepada seluruh alam itu iaitu kelahiran baginda Nabi SAW. Mengapa ada dari kalangan kita, kalau kita nak memperingati seorang manusia yang lahirnya sebagai rahmat kepada seluruh alam,
Mengapa ada yang membantah ataupun mungkin ada yang menolak tentang perkara ini? Kita fikirkan. Bahkan yang kedua, kita datang berkumpul ini sebagai nak memperingati jasa seorang insan yang begitu besar dan begitu hebat dalam kehidupan kita. Jasa itulah yang sampai kepada bila-bila masa pun tak akan luput daripada kita, tuan-tuan. Kita yang hari ini kenal kalam Allah, kita kenal ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat, adalah bimbingan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa salahnya kita memperingati insan ini sebagai tanda mengucapkan terima kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tahu hanya sekadar kita memperingati beberapa peristiwa-peristiwa kelahiran Nabi, perkara-perkara yang berkaitan dengan perjuangan dan kehidupan Nabi, mungkin tidak setanding dengan apa yang telah Nabi SAW curahkan baktinya kepada kita. Namun dengan cara itulah salah satu perkara yang mengingatkan kita, kerana sifat manusia ini selalu lupa kepada sesuatu perkara. Jadi bila kita ingat, maka di sinilah insan dengan makna nasiya tadi, iaitu lupa, ingat memperingati, inilah yang kita sama-sama kita cuba hidupkan. Walaupun setahun sekali, tetapi ingatan setahun itu sememangnya akan berbekas sekiranya masuk ke dalam hati sanubari kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, seorang insan yang Allah Ta'ala hadirkan di atas muka bumi sebagai rahmat kepada seluruh alam. Hanya ketika saat Nabi hidup saja, saat baginda dilahirkan saja, bahkan seluruh kehidupan ini adalah rahmat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalau kita lihat Islam yang kita amalkan ini sebagai rahmat, yang mana Islam itu sebagai agama yang membawa kita menuju kepada kejayaan, hayya 'alal falah. Inilah seruan yang pernah disebut oleh baginda Nabi SAW kepada Bilal. Wahai Bilal, arihna Bilal, sila rehatkan kami dengan seruan ini. Maka Nabi ajarkan seruan yang Nabi dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para sahabat yang menerima ucapan yang sama daripada ilham yang Allah Ta'ala berikan dalam mimpi mereka. Maka ini seruan syariat yang mana Nabi SAW sampaikan, dan kalimah azan atau seruan ini tidak akan luput kepada kita sehinggalah kiamat datang ataupun menjemput kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita nak kenangkan akan jasa Nabi SAW, tidaklah terkira jasa Nabi itu. Saat mana Nabi dilahirkan, walaupun kita lihat manusia ini ada dalam pelbagai rupa dan juga budayanya, bahkan kita pun kenal masyarakat sebelum kelahiran Rasulullah SAW yang dikenali sebagai masyarakat Arab Jahiliyah, bangsa yang sama dengan bangsa Nabi SAW, tetapi kehidupan mereka dikenali oleh seluruh dunia sebagai bangsa yang mengamalkan Jahiliyah. Antara perkara yang datang ataupun yang hadir ataupun yang wujud sebelum kelahiran Nabi SAW, iaitu antaranya sifat manusia yang mana berkuasa menindas manusia-manusia yang lemah, manusia yang tidak mempedulikan akan larangan ataupun suatu perkara dalam bentuk etika manusia pun dilanggarnya. Yang kaya akan menindas, mengambil kesempatan terhadap si miskin. Bahkan yang lelaki pula menjadikan wanita itu sebagai hamba, menjadikan mereka sebagai hanya bahan pemuas nafsu semata-mata. Bahkan ada pula yang mempercayai fahaman-fahaman yang amat karut, sehingga kan ada yang mengatakan bahawa anak wanita yang dilahirkan adalah pembawa malang. Bahkan ada yang bayi-bayi wanita itu dibunuh, tuan-tuan, dibunuh hidup-hidup. Jadi itulah suasana masyarakat yang ada ketika mana sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Saat Nabi SAW dilahirkan oleh ibunya Aminah binti Wahab, dilahirkan oleh Aminah. Saat mana dilahirkan itu, tuan-tuan, seluruh dunia ini menerima cahaya kegemilangan Nabi SAW. Bahkan saat dan ketika itu di seluruh penduduk Makkah juga meraihkan akan kelahiran Nabi SAW, sehingga kan yang kita kenal selepas daripada perjuangan Nabi itu, iaitu Abu Jahal,
Abu Lahab dan sebagainya, antara orang yang begitu hebat menyambut kelahiran Nabi SAW, sehingga kan tidak tahu kenapa mereka begitu gembira dengan kelahiran yang agak istimewa itu, tuan-tuan. Sebenarnya itu semua adalah daripada perancangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri pun nak menunjukkan akan kehebatannya, akan kekuatannya, akan kekuasaannya, akan rahmatnya melalui baginda Nabi SAW. Baginda Nabi SAW dibawa ke seluruh pelosok tanah Arab itu, ke seluruh Mekah itu dibawa, tuan-tuan. Di mana Nabi SAW dibawa ke gunung, ketika itu kita tahu di sana akan adanya umat Nabi SAW. Dibawa sampai ke pinggir laut, di sana akan ada umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abu Lahab sendiri antara manusia yang menyembelih 100 ekor unta, tuan-tuan. 100 ekor unta dikenurikan untuk masyarakat di Mekah. Itu antara yang kalau kita lihat kelahiran Nabi SAW itu antara suatu perkara yang menjadi kegembiraan, menjadi keseronokan seluruh jiwa yang ada di kota Mekah ketika itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Namun suasananya berubah sedikit apabila Nabi SAW dilantik menjadi Rasul. Nabi SAW dipilih untuk menjadi Rasul ketika itu. Saat mana sebelum dilantik menjadi Rasul itu zaman remaja Nabi, semua mengenali Nabi SAW sebagai Al-Amin, sebagai manusia yang sadiq, yang Al-Amin, yang benar, yang diberikan amanah dan boleh dipercayai. Bahkan mereka kenal Nabi SAW, lebih kenal mereka daripada kenal anak-anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi SAW, lebih kenal mereka daripada anak-anak mereka, kerana mereka lebih percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Saat mana Nabi berusia 25 tahun atau 20-an, antara zaman di mana Nabi terlibat dalam masyarakat. Nabi antara yang termasuk dalam persatuan untuk mengembalikan keadilan, mengembalikan atau memberikan keadilan kepada masyarakat yang menindas. Bahkan Nabi juga terlibat dengan aktiviti kemasyarakatan, membantu ibu-ibu tunggal, dan juga memberikan bantuan sebagai seorang remaja yang berada dalam masyarakat. Bahkan Nabi juga terlibat dalam beberapa siri peperangan sebagai orang yang menyediakan busar panah untuk diberi kaum Quraisy ketika itu, untuk ketika mana mereka dalam peperangan itu, untuk mengembalikan ataupun cintanya Nabi SAW kepada tanah airnya itu. Maka kalau kita lihat di zaman remaja ini, semua orang sayang kepada Nabi. Ada satu peristiwa saat Nabi ketika berumur 35 tahun setelah berkahwin dengan Khadijah bintu Khuwailid, antara perkara yang tidak dapat dilupakan, bahkan dirakamkan di dalam Al-Quran. Fa'allafa baina qulubikum. Allah Ta'ala telah meluruskan semua hati-hati mereka, yakni kaum Quraisy, kabilah-kabilah Quraisy yang ketika itu hampir-hampir sudah ingin menumpahkan darah kerana untuk meletakkan Hajarul Aswad atau batu hitam yang berada di Kaabah itu. Namun dengan kelahiran Nabi ataupun dengan kehadiran Nabi SAW ketika itu, memberikan satu penyelesaian yang mententeramkan keadaan, bahkan tidak berlakunya tumpah darah. Dengan kebijaksanaan baginda Nabi SAW menghamparkan serban baginda, dan di setiap penjuru itu dipegang oleh ketua-ketua kabilah dan mengangkatnya. Saat ketika ingin meletakkan, ketika itu tidak ada orang lain yang lebih mereka percayai melainkan Muhammad bin Abdullah. Itulah yang dipilih untuk meletakkan, dan itulah antara bentuk tanda Nabi SAW walaupun beliau belum lagi dilantik menjadi Rasul SAW. Suasana itu berubah, tuan-tuan, apabila usia Nabi meningkat kepada usia 40 tahun. Lama Nabi tinggal di kota Mekah. Daripada usia lahir Nabi sehinggalah 53 tahun umur Nabi berhijrah ke Madinah tu 53 tahun. Makna dalam tempoh 40 tahun Nabi duduk di kota Mekah itu, bila Nabi SAW yang telah dikenali tadi datang hanya membawa satu seruan, ilahan wahidah, satu seruan sahaja, tuan-tuan, iaitu sembahlah Allah yang Esa. Allah adalah salah satu Tuhan yang telah diyakini oleh semua kabilah-kabilah Quraisy ataupun penduduk Arab, masyarakat Arab ni.
Namun akibat daripada datangnya kesyirikan yang dibawa oleh yang dibawa oleh Amru bin Lu'ay. Amru bin Lu'ay antara orang yang membawa syirik ke dalam kota Mekah, yang mendatangkan kepercayaan menyembah berhala, yang kita sering dengar antara berhala-berhala yang terkenal yang dipilih untuk menjadi Tuhan mereka, iaitu daripada dua jenis batu berhala, iaitu manusia yang telah Allah tukarkan kepada batu, iaitu Nailah dan juga Isa. Dua orang remaja yang melakukan zina di sebelah Kaabah, Allah Ta'ala tukarkan mereka kepada batu. Masyarakat Arab malu dengan peristiwa itu. Mereka letakkan jauh-jauh Isa dan Nailah ini, dua batu yang mana asalnya daripada manusia yang berzina di sebelah Kaabah. Tapi bila datangnya Amru bin Lu'ay, dia datang dikumpulkan balik segala batu-batu yang dipercayai adanya keramat-keramat ini, maka di situ diagung-agungkan, bahkan diberi nama pula Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat dan sebagainya, dan meletakkan ada beberapa fungsi-fungsi atau kekuasaan-kekuasaan tertentu kepada Tuhan-Tuhan itu dalam masyarakat Arab, sehingga kan saat kelahiran Nabi itu ada 390 lebih jenis berhala yang berada di sebelah Kaabah itu, tuan-tuan. Maknanya apa? Tuhan mereka banyak jenis, banyak perkara yang mereka sembah itu dianggap sebagai Tuhan, termasuklah batu-batu berhala yang disembah oleh mereka. Namun kelahiran Nabi SAW apabila usia 40 tahun tadi datang dengan satu seruan saja, iaitu sembahlah Allah yang Maha Esa, tidak ada Tuhan, la ilaha illallah, melainkan Allah sahaja. Inilah kalimah yang telah memisahkan seluruh masyarakat Quraisy yang berada di waktu mana mereka menyanjungi Nabi, menyayangi Nabi, memberi kepercayaan kepada Nabi. Tapi dengan seruan inilah yang mana kita lihat telah memisahkan. Bahkan ada yang telah mengisytiharkan sebagai musuh kepada Nabi SAW. Isytiharkan musuh itu antaranya ialah Abu Jahal yang mengatakan kepada Nabi, Abu Lahab yang mengatakan kepada Nabi, tabban laka ya Muhammad, kerana Nabi telah bangun untuk menyeru seruan menyembah Allah yang Esa sahaja. Allah Subhanahu wa taala sahaja yang sepatutnya disembah. Ketika itu bangunlah Abu Lahab dengan mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celakalah kau Muhammad, kerana ini kamu kumpulkan kami. Maka ketika itu, tuan-tuan, Allah Ta'ala menurunkan beberapa ayat menjawab akan perkataan yang dikeluarkan oleh Abu Lahab itu, iaitu tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, iaitu ayat yang Allah Ta'ala sendiri mengatakan kecelakaan itu sebenarnya berpihak kepada Abu Lahab, dan dia akan kekal sampai ke kiamatlah. Orang yang mencelakakan Nabi akan dicelakakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh dunia akan mencelakakan dia, selagi mana kita membaca kalam Allah itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat dan ketika itu Nabi telah dipinggirkan daripada masyarakat yang satu ketika itu amat menyayanginya. Tentulah perasaan sedih itu berbaur dalam hati Nabi SAW. Bahkan bapa saudara Nabi Abu Talib yang menjadi tunjang kepada baginda ketika mana baginda mengisytiharkan bahawa beliau adalah Rasulullah SAW, juga telah kewafatan, telah mati ataupun telah diambil oleh Allah SWT. Kesedihan yang amat berlaku kepada Nabi SAW. Saat mana itu hanya orang-orang yang susah, hanya orang-orang yang fakir, miskin sahaja yang bersama ataupun berpihak kepada Nabi SAW, yang sama-sama mengikuti dakwah Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, di mana kalau kita lihat dalam peristiwa sebelum berlakunya peristiwa hijrah Nabi SAW ke Madinah, atau perkara-perkara yang kita lihat yang menjadi perbualan ataupun menjadi kisah yang amat mengerikan dalam masyarakat Islam yang disiksa di awalnya Umayyah bin Khalaf, antara yang telah menyiksa Bilal bin Rabah dan juga orang yang menyiksa Khabab al-Arat. Mereka disiksa, bahkan ada sahabat Nabi ni Khabab al-Arat yang telah dipanggang badan dia, tuan-tuan. Dipanggang badan dia atas bara api sehingga kan minyak daripada lemak-lemak badan dia tadi menitis di atas bara api itu sehingga memadamkan bara api itu. Ini antara bentuk yang dilakukan oleh sekutu-sekutu daripada Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya.
mereka bergembira menyiksa umat Islam ketika mana umat Islam waktu itu dalam keadaan yang lemah. Tapi kekuatan yang berpihak kepada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in adalah kekuatan akidah. Mereka tidak gentar walaupun mereka itu dibunuh sekalipun. Antara yang kita lihat Mus'ab bin Umair, antara sahabat Nabi yang kurus kering badannya, tetapi apabila beliau menerima Islam, beliau datang atau tampil di sebelah Kaabah menyatakan bahawa dia berpihak kepada Islam. Dia dibelasah sehingga patah tulang-tulangnya. Tapi kata Mus'ab bin Umair setelah pengsan, sedar daripada pengsan, bangun dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sekiranya engkau kehendaki untuk aku buat lagi perkara ini, akan aku buat lagi ya Rasulullah, sehingga kan aku dapat syahid untuk bertemu dengan Allah SWT sebagai orang yang bersaksi bahawa aku mendukung agama Allah SWT." Ini Mus'ab bin Umair. Kata Nabi, "Apa lagi wahai Mus'ab bin Umair? Cukuplah. Cukup sekadar itu wahai Mus'ab." Jadi ini antara sahabat-sahabat Nabi yang kalau kita lihat pengorbanan mereka bersama-sama dengan Nabi SAW. Kalau sahabat-sahabat Nabi pun begitu sekali disiksa, Nabi sendiri pun pernah mengalami saat dikerumun oleh orang-orang yang diketuai oleh Abu Jahal, dipukul tuan-tuan sehingga berdarah Nabi. Sehingga peristiwa itu dilihat sendiri oleh Fatimah, anaknya Nabi SAW. Menangis, dia tak tahu bagaimana nak tolong ayah hendanya. Ketika itu dia berlari berjumpa dengan Hamzah. Waktu itu Hamzah belum Islam, tetapi kerana kan berlakunya kezaliman kepada Nabi yang dibelasah sehingga kan berdarah muka Nabi dan sebagainya, ketika itu Hamzah yang pada mulanya dia tidak lagi menerima Islam, tetapi bila mengenangkan darah yang menitik itu adalah darah daripada tubuh badannya juga ataupun daripada keturunannya juga, ketika itu Hamzah menyatakan bahawa aku berada di pihak Muhammad. Maka kalau kamu ingin memukul ataupun melakukan penitisan darah kepada tubuh ini, maka hadapi aku dahulu. Hamzah yang dikenali sebagai Asadullah, singa Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, peristiwa itu tidak lagi menjadi suatu perkara yang terhenti begitu sahaja. Antaranya lagi yang dilakukan kepada Bilal bin Rabah, yang dipakaikan baju besi dan ditinggalkan di tengah-tengah padang pasir. Bahkan ada sahabat-sahabat Nabi yang lain diikat kedua kaki dan tangannya pada seekor demi seekor kuda, dan kuda itu dilibasnya dengan cemeti dan terputuslah tangan dan juga kaki mereka daripada tubuh badan mereka, tuan-tuan. Sampai begitu antara perkara yang berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kenapa? Kerana mereka juga menyambut seruan yang dibawa oleh Nabi SAW, ilahan wahidah, menyembah Allah yang esa saja, ahadun ahad, Allah yang esa saja, tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, benarlah kerana apakah berlaku hal-hal itu dalam masyarakat kamu Islam ini ditindas, ditekan dan disebagainya, bahkan ada lain dan tidak bukan, hanya kamu menyatakan keimanan kamu kepada Allah yang maha berkuasa lagi maha terpuji saja. Apa yang Allah Ta'ala sebut, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka dari golongan ashabul ukhdud, mereka yang telah membunuh orang-orang yang di dalam parit yang digali, yang diletakkan api di dalamnya, setinggi-tinggi api yang dinyalakan, kemudiannya dihumbankan orang-orang Islam yang beriman kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Terpuji. Itulah antara perkara yang juga pernah berlaku saat mana Nabi SAW menyeru umat Nabi SAW supaya mengabdikan diri kepada Allah yang Maha Esa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kelahiran itu dengan darah, dengan nyawa, dengan pengorbanan segala harta benda yang mereka tinggalkan, bersambung kepada satu siri yang memberi satu lembaran baru dalam masyarakat Islam, iaitu setelah mana penindasan sampai ke tahap kemuncak, berlakunya satu pembunuhan kejam kepada suatu keluarga yang kita semua kenal, iaitu Sumayyah dan juga Ammar ataupun Yasir ayahnya, yang dibunuh di hadapan anaknya sendiri Ammar, yang ketika itu melihat sendiri ibu dan ayahnya mati.
Dan saat itulah tuan-tuan Allah Ta'ala turunkan satu perintah supaya mereka itu berhijrah. Peringkat pertama berhijrah ke Habasyah untuk mendapatkan jaminan keselamatan ataupun disebut sebagai diplomatik keselamatan yang berada di Habasyah. Seorang raja daripada Najasyi yang beriman kepada agama Nasrani, namun agama itu berkaitan dengan agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan Najasyi ataupun Raja Habasyah ketika itu akhirnya memeluk Islam setelah mana pulangnya Ja'far dengan rombongan yang berada di Habasyah. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Ini antara perkara yang hebat berlaku kepada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kelahiran tadi ini disambung oleh satu sirah yang mana besar dalam masyarakat kita, dalam masyarakat Islam ini, iaitu bila berlakunya satu suasana itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, disambut oleh ribuan umat yang telah pun Islam kerana beberapa orang yang terlibat dalam perjanjian Hudaybiyah. Mereka yang datang ke Hudaybiyah itu membuat perjanjian, namun 60-70 orang mereka itu balik, mereka berdakwah sehingga ada ratusan orang yang sedang menunggu Nabi SAW. Untuk apa? Untuk menjadi pemimpin mereka. Ada beberapa orang sahabat Nabi yang telah sampai ke Madinah. Sampai sahaja di kota Madinah itu, maka mereka menyambutnya Nabi SAW sebagaimana yang telah tertera dalam piagam Madinah, sebagai Nabi SAW sebagai ketua yang dilantik menjadi ketua umat ketika itu, tuan-tuan. Jadi sampainya di sana kaum Ansar yang menyambut Muhajirin ini, tuan-tuan. Muhajirin itu tinggalkan segala kekayaan mereka, harta-harta mereka, saudara-saudara mereka yang masih lagi belum Islam, mereka tinggalkan kampung halaman yang mereka lahir, daripada mereka lahir antara yang seusia dengan Nabi, yang lebih muda sedikit dengan Nabi. Nabi pun ketika itu umur 53 tahun. Tuan-tuan bayangkan, kita duduk di satu tempat 53 tahun, kita nak kena pergi berhijrah. Dan kerana apa? Nak bawa satu seruan sahaja, iaitu sembahlah Allah yang Maha Esa. Sampai di kota Madinah, keadaan itu mereka bawa selai sepinggang, tak ada apa yang dibawa, tuan-tuan. Sampai di sana Allah Ta'ala menunjukkan bahawa yang menjaga orang-orang yang menjaga agama Allah ini ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurullah yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Kamu tolong agama Allah, Allah Ta'ala akan tolong bantu kamu. Dan Allah Ta'ala bantu dengan cara kamu menjadi orang yang tetap, yang tegap, yang kekal dengan keimanan. Hadirnya Muhajirin itu disambut oleh Ansar, yang mana kalau kita ketahui Ansar antara orang-orang yang begitu sangat prihatin kepada kebajikan orang-orang Muhajirin. Ada yang sanggup untuk memberikan kekayaan mereka, antaranya seorang sahabat Nabi yang memberikan, yang inginkan kekayaannya yang dimilikinya itu dimiliki oleh sahabat Nabi yang dikenali sebagai Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni antara sahabat Nabi yang duduk di kota Mekah, terkenal sebagai seorang jutawan yang memang memiliki kekayaan, tapi dia datang di kota Madinah tanpa ada harta, tuan-tuan. Maka sahabat Nabi yang daripada Ansar mengatakan bahawa, wahai Abdurrahman, kami kenali kamu sebagai seorang yang berharta, maka kamu akan kuberikan separuh daripada hartaku. Kata Abdurrahman bin Auf, tak perlu itu semua. Bahkan ada yang menawarkan isteri mereka yang beberapa orang itu mereka nak ceraikan, kemudian habis iddah mereka akan kahwinkan dengan sahabat-sahabat daripada Muhajirin. Ini baiknya kaum-kaum Ansar. Namun antara tawaran-tawaran yang begitu ditolak oleh kaum Muhajirin kerana kehadiran mereka bukanlah kerana ada keinginan nafsu dan sebagainya, tetapi kehadiran mereka adalah untuk menyambut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kalau kita lihat dalam pengajian pun disebut tentang niat itu. Antara hijrah ini matlamat ataupun pokok kepada peristiwa hijrah itu ialah niat itu. Man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hijrah
maka dia akan terima bahagian daripada Allah dan Rasul yang dikira daripada niatnya tadi. Dan siapa yang ada juga yang berhijrah itu kerana apa? Kerana dunia yang ingin dimiliki ataupun kerana wanita yang ingin dikahwini, maka dikenali juga seorang remaja yang datang ke Madinah tetapi dengan tujuan untuk berkahwin dengan seorang wanita yang dikenali sebagai Ummul Qais. Maka Muhajir Ummul Qais itu diberi gelar kepada remaja itu kerana dia hadir ke kota Madinah bersama-sama dengan orang Islam yang lain dengan risiko yang sama, tetapi dia tidak mendapat Allah dan Rasul, bahkan dia mendapat berkahwin dengan Ummul Qais dan dia hanya dapat apa yang dikehendaki. Kerana apa? Kerana itu sahaja yang diniatkan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, saat mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah itu, antara yang tadi Abdul Rahman bin Auf tadi, dia minta kepada sahabat Nabi yang menawarkan sebahagian harta untuk diberikan kepada Abdul Rahman bin Auf. Kata Abdul Rahman bin Auf, tunjukkan di mananya Ukas. Maka ditunjukkan pasar. Dan ketika mana Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni duduk di pasar tadi, dia mulakan perniagaan yang kecil-kecil. Kemudian daripada situ tuan-tuan, satu ketika Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ini dalam tempoh setahun atau 2 tahun, setahun lebih, dia telah memiliki pasar itu. Dan bahkan pasar itu segala bentuk kebajikan yang telah ditaja oleh Abdul Rahman bin Auf. Orang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana Abdul Rahman bin Auf ini? Kalau dia sampai begitu, semulanya dia tanya pasar itu di mana, tetapi satu masa dia telah memiliki pasar itu dan mewakafkan kepada kaum Ansar ataupun dikenali sebagai Ukas Ansar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah Abdul Rahman bin Auf ini, kalau kamu kena tahu dia, kalau dia berniaga pasir di pasar pun dia akan dapat untung. Tuan-tuan tengok isyarat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Abdul Rahman ni kalau dia pergi ambil pasir, dia jual dekat pasar daripada jualan. Kenapa? Bijaknya dia dalam perniagaan, ataupun jujurnya dia sebagai, kita kata, ada jati diri sebagai usahawan Islam. Ini antara perkara yang saya kaji saat mana saya buat kerja akhir, paper akhir di degree dulu. Saya buat ni tentang usahawan Islam era globalisasi. Masih ada lagi tesis tu yang masih dirujuk lagi, alhamdulillah. Cuma praktikalnya itu, siapa yang baca praktikal, saya pun adalah sikit-sikit, sebanyak tu cuma kita ambil yang berniaga ni kecil-kecil sajalah. Tapi alhamdulillah untung tuan-tuan. Untung tu mudah-mudahan janganlah untung pada mata wang ringgit saja, tapi untung yang sebagaimana saya letakkan dalam profil saya tu, memberi untuk menerima. Kita beri sesuatu tu sebenarnya Allah Ta'ala akan ganti kepada kita yang sebenarnya. Jadi tu memberi untuk menerima tu antara tagline saya lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, saat mana Nabi berada di kota Madinah itu, Nabi dalam strategi nak menegakkan hari-hari memikirkan tentang Islam itu bagaimana nak disebar luaskan. Ada beberapa perkara dalam siri yang awal, dalam permulaan kepada datangnya peperangan Badar itu, tuan-tuan. Sebelum berlaku peperangan Badar itu, sebenarnya Nabi ni dia merancang supaya tidak berlakunya pertumpahan darah, tidak berlakunya kota Madinah itu. Nabi ni hanya nak minta supaya nak bagi mesej kepada kaum masih lagi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya pulangkan balik hak-hak yang mereka ambil daripada orang Islam yang telah berada di kota Madinah. Jadi antaranya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jazirah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam antarkan satu pasukan perisik yang berada di pertengahan jalan di antara Mekah ke Syam dan sebagainya. Untuk apa? Untuk disekatnya rombongan-rombongan daripada Mekah yang datang nak pergi berniaga dan sebagainya. Ketika itu hanya mereka tuntut ialah barang-barang yang diambil dari mesej itu pada peringkat awal diterima oleh Abu Jahal sendiri. Dia tahu bahawa dia akan diganggu dalam rombongannya ke Syam itu, ke Syria tu. Ketika itu tuan-tuan, dia bawa 300 orang lelaki untuk jadi bodyguard dia, tuan-tuan. Penakutnya Abu Jahal ni. Tapi yang Rasulullah hantar hanyalah berapa orang? Hanya 20 orang saja yang diketuai oleh Khalid bin Walid, diketuai oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Ketika mana duduk dalam peristiwa itu, mereka ni tidak melakukan apa-apa bentuk pun. Kerana apa? Kerana Abu Jahal menghantar
satu bentuk diplomasi untuk halang pasukan Islam ni. Dan ketika itu Panglima tadi ni dia memang terima arahan nak berjumpa dengan Abu Jahal saja. Kerana disekat oleh satu kabilah, ketua kabilah yang lain tu, maka ketika itu dikata kerana aku menerima arahan ni berhadapan dengan Abu Jahal saja. Kalau ada arahan yang mengatakan siapa yang halang dilanggar, kau pun tak selamat, kata sahabat Nabi. Tapi taatnya mereka kepada perintah Nabi bukan kerana emosi dan sebagainya. Ini antara bentuk perkara-perkara yang Nabi atur sebagai strategi yang sememangnya Nabi peringkat awal ni memang mengelak daripada berlakunya pertumpahan darah. Kalau kita lihat permulaan kepada siri-siri peperangan ini adalah disebabkan oleh pengkhianatan orang-orang daripada Quraisy, musyrikin Quraisy sendiri, yang mereka membuat pembunuhan kepada orang Ansar yang pertama yang dibunuh. Dan ketika itu berlakulah penyiasatan yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, menghantar satu pasukan menyiasat nak cari siapa yang bunuh orang Ansar di pinggir kota Madinah ketika itu. Jadi waktu tu unta Sa'ad bin Abi Waqqas ni hilang. Bila hilang tadi, dalam proses nak cari itu, mereka dihalang oleh beberapa orang musyrikin Quraisy, dan ketika itu berlakulah pergelutan, dan salah seorang daripada orang musyrik Quraisy itu ketika itu terbunuh. Peristiwa itulah yang menjadi pencetus bahawa orang Islam ni adalah pengganas, ataupun dia adalah yang merancang untuk siri pertumpahan darah. Padahal yang mula-mula tu adalah daripada itu propaganda yang dimainkan daripada musuh Islam itu sendiri. Dan perkara itu tuan-tuan tak akan sunyi daripada dunia hari ini. Itulah perkara yang akan berlaku pun. Kita yang dipersalahkan, padahal yang peringkat awal yang mencetuskan itu ialah mereka sendiri, musuh-musuh Islam itu sendiri. Ini satu perkara yang kita kenang kelahiran Nabi ataupun menyusuri sirah Nabi SAW ni, ialah untuk kita lihat bagaimana Islam nak sampai kepada kita ni susah. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka akan menekan kamu, menindas kamu, menekan kamu, bahkan kamu akan ada sampai dibunuh, melainkan kerana mereka membawa seruan itu saja, tuan-tuan. Anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa yang Nabi SAW sebut, kita menyembah Allah ni biarlah seakan-akan kita nampak Allah, bahkan kita tak akan nampak Allah, tetapi ketahuilah Allah itu melihat kita. Nak hadirkan dalam hati kita ni menyembah Allah, rasa Allah Ta'ala tu tengok apa yang kita buat. Hari ni kalau perkara ni kita tak pegang sungguh-sungguh, kita tak hayati sungguh-sungguh, yang datangnya khusyuk tadi, yang datangnya disebut sebagai redha dan sebagainya, itu maknanya kita ni orang yang memang tak kenang budi, tuan-tuan. Orang yang tak kenang budi, tak kenang baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, saat mana Nabi SAW dalam perjuangan, dalam siri kehidupannya, kalau kita lihat penuh dengan perjuangan-perjuangan semata-mata nak sampaikan Islam tu kepada siapa? Kepada seluruh umat Nabi SAW. Seluruh umat ini Nabi kalau boleh nak jumpa, tuan-tuan. Dia nak jumpa kita. Tapi mandangkan usia Nabi juga pun dalam keadaan usia umat Nabi SAW 63 tahun, 64 tahun. Kita yang hari ini Allah Ta'ala pinjamkan beberapa umur yang masih lagi berbaki kepada kita, tuan-tuan. Jangan lupa, jangan kita abaikan akan pengorbanan Nabi SAW. Maka Nabi SAW pernah menyebut dalam hadisnya, walaupun aku sudah tiada di atas dunia ini, tetapi kamu perlulah menziarahi aku. Itu antara tanda cintanya kamu kepada aku. Ziarahlah Nabi SAW dan sampaikan salam kamu kepadaku, nescaya aku akan jawab sebagaimana aku jawab saat mana aku masih hidup. Jadi assalamualaikum ya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah akan jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu antara baik-baik syair yang kita sebutkan tadi. In qila dzurtum bima raja'tum, bawa balik daripada setelah mana kamu menziarahi satu ihsan yang istimewa. Ditanya dalam syair itu, apa yang kamu bawa balik? In qila dzurtum bima raja'tum, bila kamu balik, apa yang kamu dapat daripada ziarahnya Nabi SAW?
tidak lain dan tidak bukan ialah kenangan segala bentuk pengorbanan Nabi SAW itu sebenarnya telah terpasak dalam diri kita, yang setiap tahun kita memperingati ini. Bila sampai saja di makamnya baginda Nabi SAW, pasti tuan-tuan akan mengalir air mata kita, kerana saat itu kita akan terkenangkan. Inilah tanah yang pernah menumpahkan darah Nabi SAW. Inilah satu kota Madinah yang pernah menjadikan Rasulullah ini tak senang tidur memikirkan tentang bagaimana nak sampaikan kalimah tauhid ini kepada kita, tuan-tuan. Jadi saat mana kita dapat menziarah itu, Masya Allah, bersyukurlah tuan-tuan, kerana itu antara satu bentuk yang dalam siri-siri lawatan kita di atas dunia ni. Tolonglah jangan kita hilangkan satu niat kita untuk pergi menghadap Nabi SAW. Kerana itu antara kesenambungan yang kita semua sama-sama akan minta ataupun kita akan kecapi bersama sehingga mana? Sehingga akhirat. Bawa kepada rahmatan lil alamin. Rahmat ini bukan sekadar di atas dunia saja. Bahkan Rasulullah SAW seluruh umat manusia di atas muka bumi ini di mana? Di akhirat nanti, tuan-tuan. Dalam sebuah hadis yang Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau sekiranya kami tidak menjumpai engkau di akhirat nanti, di mana kami nak cari kamu ya Rasulullah?" Allahu Akbar. Ini satu soalan, tuan-tuan, daripada isteri Nabi yang Nabi sayang, yang pastinya Ummahatul Mukminin ini antara yang akan dimasukkan bersama-sama dengan Rasulullah ke dalam syurga. Tapi Aisyah bertanya ini sebagai satu bentuk pertanyaan ummah. Persoalan tu ditanya, "Wahai Rasulullah, sekiranya tidak kami dapati kamu di akhirat nanti, di mana kami nak cari kamu ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Aku berada di 3 tempat. Yang pertama, carilah aku saat mana kamu berada di mizan. Carilah aku ketika itu, dan sekiranya kamu menjumpai aku, pasti kamu akan diberikan syafaat olehku. Yang kedua, carilah aku saat mana kamu ingin, ataupun saat mana ketika mana melintasi titian sirat, ketika mana yang kita sebut sebagai satu jeti perantaraan di antara kita nak pergi ke satu tempat yang perlu kita lintas, iaitu sirat. Ketika itu kalau aku berada di situ, kamu bertemu denganku, pasti akan aku berikan syafaat. Dan yang ketiga, carilah aku di sekitar Telaga Kausar." Ini 3 tempat yang, tuan-tuan, kalau kita lihat semua manusia ni akan bertemu di 3 tempat ini, akan duduk berjumpa. Cuma yang dapat syafaat ataupun tidak sahaja yang membezakan. Bahkan umat Nabi SAW antara yang diutamakan oleh Nabi SAW, diberikan bantuan ketika Nabi berada kita mana, saat mana kita berada di mizan. Beruntunglah kita saat itu Nabi ada. Carilah kita ni mana peluang untuk nak dapatkan hayat. Tiba-tiba kita nampak Nabi SAW. Allah Ta'ala bukakan pandangan untuk lihat satu bendera yang telah menggambarkan maqam mahmudah yang telah didapati oleh Nabi Muhammad SAW, yang kita duk minta selalu bagi pihak Nabi Muhammad SAW bila dengar azan tu, tuan-tuan. Maqam mahmudah itulah antara yang Nabi SAW bila datang umat Nabi yang lain datang, umat Nabi yang terdahulu datang ni bertemu dengan Nabi mereka dulu. Umat Nabi Musa, jumpa Nabi Musa. "Ya wahai Musa, kami ni umatmu, bagilah syafaat kepada Nabi." Kata Nabi Musa AS, "Nafsi, nafsi." Hari ini tak boleh nak buat apa. Diri sendiri dengan diri sendiri. Jumpa dengan Nabi Adam, umat Nabi Adam berjumpa dengan umatnya. Maka Nabi Adam berkata, "Nafsi, nafsi." Semua Nabi-Nabi yang ditemui oleh umat mereka tak boleh nak dapatkan bantuan apa-apa, melainkan mereka diberikan recommended untuk bertemu dengan Nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Bertemulah umat Nabi Musa bertemu dengan Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, wahai Muhammad, kami ni umat Nabi Musa, bantulah kami." Apa jawab Nabi SAW? Apa jawab Nabi SAW? "Ha anadha." Kerana inilah saat dan aku ingin berjumpa dan ingin aku memberikan bantuan kepada kamu, tuan-tuan. Allahu Akbar. Saat dan ketika itu, itulah yang katakan syafaatul uzma, yang dapati siapa yang mendapat syafaat yang besar ini, tuan-tuan, maka dia akan diselamatkan Allah di 3 tempat tadi.
diselamatkan saat mizan itu. Kalau dah timbangan amalan kita, perhitungan kita pun dah dibantu oleh Nabi, ketika itu tuan-tuan, insya-Allah untuk laluan yang kedua dan ketiga ini akan Allah permudahkan. Tapi ketahuilah tuan-tuan, antara cara yang Allah Ta'ala permudahkan Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut apa? Man salaka tariqan yabtaghi lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang datang, usaha untuk datang majlis ilmu, Allah Ta'ala yang ke syurga. Nabi beritahu siap-siap dah cara untuk nak dapat mudah menuju ke syurga. Maknanya orang yang datang ke majlis-majlis ilmu yang Nabi SAW suka, yang Nabi SAW sendiri menganjurkan para sahabat, bahkan menjadi sunnah Nabi, kita duduk dalam majlis seumpama dengan ini tuan-tuan, adalah isyarat bahawa kita akan berjumpa dan mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Itu satu. Ketika mana Nabi juga menyebut dalam satu hadis, Nabi kata apabila kamu dengan muazzin, dia telah melakukan azan, kemudian kamu membaca doa ini, kata Nabi. Doa itu apa? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak akan memungkir janjinya. Kenapa? Kerana Nabi kata, kamu doalah dengan doa ini. Doa ini adalah kamu pohon bagi pihakku, iaitu apa yang aku kehendaki ialah ha anadha, ni perkara ni yang aku nak beri syafaat ni adalah perkara yang tolong minta bagi pihak aku kepada Allah, supaya Allah Ta'ala apa? Berikan maqaman mahmudah, satu maqam yang mulia, yang terpuji, yang ketika mana itu Nabi boleh memberikan syafaatnya kepada ummah, bahkan seluruh umat manusia. Kata Nabi SAW, kalau kamu berdoa dengan doa itu, dengan seikhlas hati untuk meminta kepada Allah, apa kata Nabi? Halal lahu syafaati yaumal qiyamah, akan dihalalkan kepada kamu untuk dapatkan syafaatku di hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Saat pertama kita dalam kesusahan mizan, Allah Ta'ala datangkan Nabi SAW. Ketika itu kita antara yang tersenarai sebagai orang yang diberi bantuan oleh Nabi SAW. Selamat kita tuan-tuan. Kemudian kata Nabi, kalau saat mana kamu berada di mizan, susah payah kamu, ketika itu kamu tak temui aku, jangan putus asa. Carilah aku di sirat. Saat mana nak melintasi sirat ini, kita perlukan satu cahaya. Kegelapan itu tuan-tuan ibarat satu kegelapan yang pernah diriwayatkan daripada tafsir ayat, daripada asbabun nuzul ayat, bagaimana orang-orang kafir ini apabila mereka melalui satu suasana yang begitu gelap. Orang-orang munafik ini mereka lalu dalam satu suasana yang gelap. Kemudian dalam suasana gelap itu, kemudian gelap suasana hujannya, kan? Waktu tu bintang apa semua cahaya tak ada. Yang ada waktu tu hanyalah kilat saja, kilat dan disusuri oleh petir. Saat mana kilat tu menyala, ketika itu ada nampak jalan, mereka pun melangkah kaki. Tapi bila kilat tu dah padam, waktu tu mereka tak boleh nak bergerak, gelap, kelam, mata pun tak boleh nampak apa, cahaya kilat tak ada. Tapi saat mana Allah Ta'ala datangkan petir itu amat menggerunkan. Ada beberapa orang yang terlibat dalam peristiwa itu terus menyatakan keislaman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa itu menjadi satu gambaran kepada kita saat titian sirat ini kita perlukan cahaya. Cahaya yang itulah yang dimaksudkan dengan Allahu nuru samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. La syarqiyyati wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsa sunar. Nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha. Kita nak dapat daripada apa? Petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi, nurun ala nur, cahaya itu dia berganda-ganda cahayanya, mencapai-capai ataupun membias-bias cahayanya. Cahaya itulah yang kita dapat sekiranya kita mengikut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat mana kita mengikut apa yang dibawa oleh Nabi SAW, Allah Ta'ala akan sempurnakan cahaya kepada kita. Bahkan ada yang melintasi titian sirat itu hanya sepantas kilat sahaja, lebih cepat daripada itu, dan dia pun terselamat daripada pautan-pautan neraka yang berada di bawah itu.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka berdoalah kita dengan Allahumma rabb nurana tsabbit aqdamana wa sunna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah kepada kami cahayamu. Cahaya di mana? Saat mana kita nak melintasi sirat itu. Dan ketika itu kalau kamu dapati aku berada di sana, maka itulah yang kamu akan lihat. Itulah cahaya yang Allah Ta'ala akan bagi sebagai syafaat kepada mereka yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita lihat dalam syair-syair banyak menyebut tentang Nabi SAW sebagai apa? Sebagai qamarun, sebagai bulan purnama, ya badratim dan sebagainya. Kalau kita lihat dalam qamarun itu disebut sebagai suatu cahaya yang begitu indah. Qamarun sidnan nabi qamarun wajamil sidnan nabi wajamil wa kafful mustafa kal wardi nadi Allah Allah wa itruha yabqa idha di Allah Allah wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha kullal ibadi habibullah ya qamarun sidnan nabi qamarun. Allahu Akbar. Itu baru satu rangkap, dua rangkap. Ini telah menggambarkan wakaful Mustafa kal wardina. Wangian Nabi ini ibarat seperti mawar. Wardina ni mana mawar. Wa itruha yabqa idza masat ayadi. Kalau kamu sentuhlah satu tubuh daripada Nabi, bahawa keharumannya itu akan kamu kecapi sampai kiamat. Wanginya tubuh Nabi, wangi itu dinisbahkan kalaulah kita menjadi orang yang berpegang kepada apa yang Nabi sampaikan, kita akan mendapat keselamatan di atas dunia dan di akhirat, tuan-tuan. Apa yang Nabi sebut? Taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kitabullah wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara yang aku tinggalkan kepada kamu, sekiranya kamu berpegang sungguh-sungguh, teguh-teguh dengannya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah artinya apa? Seluruh kehidupan Nabi sejak Nabi dilahirkan sehinggalah Nabi SAW wafat. Itu namanya sunnah. Dalam sunnah itu adanya hadis. Hadis ini sejak bila? Sejak Nabi dilantik menjadi Rasul. Usia 40 tahun Nabi dilantik menjadi Rasul. Setelah menerima wahyu yang pertama, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, segala takrir sifat Nabi disandarkan kepada Nabi. Maka itu hadis Nabi SAW. Maka beramallah dengan sunnah, mana seluruh kehidupan Nabi itu menjadi panduan kepada kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan ataupun diberikan cahaya yang disebut oleh Allah, nurun ala nur, di mana saat dan ketika mana kita perlukan cahaya itu di mizan. Saat yang ketiga, kita mencari Rasulullah SAW di mana, tuan-tuan? Di Kautsar. Saat di Kautsar itu, tuan-tuan jangan risau, tak akan berlaku perebutan orang yang akan meminum telaga Kautsar. Bagaimana yang kita tahu, telaga Kautsar ni airnya kalau diminum walaupun setitik akan hilang kehausan. Tapi siapa yang dapat minum tu? Adakah kita yang dapat minum? Hari ini kita dah ada macam-macam produk, ada kuku, ada kowi, ada. Boleh tekan-tekan saja, tuan-tuan. Paling tidak pun paip kita membuka ada air. Masalah Selangor je tak ada air. Air pun ada kotor.
Jadi tuan-tuan, saat mana orang yang walaupun dia duduk di dunia ni susah dapat bekal air, tapi kalaulah orang yang mana disebutkan sebagai orang yang menyambung lidah atau lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyambung tugas-tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mendukung apa yang telah dibawa Nabi, maka ketika itu diberi izin oleh Allah untuk apa? Untuk minum daripada telaga yang diberi nama Kautsar. Telaga ni Allah Ta'ala siapkan siap-siap dah cawan-cawan dia tuan-tuan. Tak perlu berebut, tak perlu kita nak tunggu orang pertama minum, dia tunggu cawan dia, lagi aku pula nak minum. Dah. Allah Ta'ala sediakan siap-siap dah cawan tu. Jadi tuan-tuan, dalam riwayat mengatakan saat mana kita nak beri minum tu, Allahu Akbar, Nabi ada di sana, Nabi tolong dorongkan kita. Bahkan Nabi SAW akan cedok air telaga Kautsar itu dengan telapak tangan baginda yang kita sebut sebagai kalwar dinar. Dan Nabi akan letakkan di bibir kita untuk kita hirup dari tapak tangan Nabi sendiri. Allahu Akbar. Ini mulianya orang yang mendapat minum daripada tapak tangan Nabi SAW. Tapi orang ini dalam hadis diriwayatkan bahawa mereka ialah orang yang menyambung tugas-tugas Nabi. Tugas itu pasti akan ada masalah yang akan timbul. Kita akan ada masalah dengan diri kita. Akan ada masalah yang dikatakan sebagai sebagai satu benda yang terbantutnya diri kita tu kadang dia macam-macam tu. Ada harinya nak main masjid, nak main surau. Ada hari tu bagi kita kata ada peluang ni, kalau kata macam mana pun nak datang juga. Waktu tu tengah semangat. Tapi waktu tak semangat ni kita ada hal sikit je. Ni tak apa, ni tak pergi surau pun tak apa dah. Yang sini pun main juga. Jadi gitu. Mutasaqitun ala tariqid dakwah. Mutasaqit mana penyakit-penyakit ada dalam benda-benda yang nak menyambung tugas-tugas Nabi ni. Kita hadapi dia. Kita ada satu benda yang tetap aku apa jadi pun tetap juga. Nak cari juga peluang. Jadi ketika itu tuan-tuan, kita sampaikan walaupun dengan sepatah ayat. Balighu anni walau ayat. Kita sampai kepada Nabi. Walaupun kita tahu orang ni susah nak dengar, kalau kita cuba cari macam mana kaedah yang terbaik, bil hikmah, bil mau'izatil hasanah, bil mujadalah, dengan ihsan dan sebagainya, kita sampaikan tadi supaya dia dapat juga terima. Artinya kita ni hari-hari fikir apa yang aku nak sumbangkan daripada agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang aku sedang yakini dan sedang ikuti ni. Itu antara yang menyambung tugas-tugas Nabi. Termasuklah kita memberikan support kepada majlis ilmu. Kita tak mampu untuk nak menyampaikan ilmu tu, kita biayai, kita carilah peluang untuk kita mudahkan urusan orang untuk ilmu. Pahalanya pasti Allah Ta'ala akan bagi perkara yang kita kata mislu zalika, seperti mana yang kita buat juga. Itu maknanya Allah Ta'ala sebut bagi orang yang sedekah, satu sedekah tadi untuk masuk kepada mansana sunatan hasanatan falahu ajruhu mislu za wa mislu za ma amila bihi. Siapa yang beramal dengan kebaikan yang ditinggalkan tu, yang diberikan support tadi, maka kebaikan itu diberi pahala. Kita yang support ni tadi akan diberikan ganjaran pahala, tak kurang walau sedikit pun daripada apa yang telah didapati oleh orang yang melaksanakan tadi ataupun yang beramal dengan dia. Ini untungnya. Tapi dalam hadis tu sama juga, man sana sunatan sayyi'atan falahu zalika wa mislu ma amila bi. Tidak juga dikurangkan dosa dia bagi orang yang terkesan dengan apa yang kita anjurkan, apa yang kita support kepada keburukan. Kalau berlaku keburukan itu dilakukan oleh orang, dia dapat dosa. Dosa itu pun akan mengalir juga kepada yang memberi support tadi. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, man radu bil ma'siyatin ma'siyah wa man radu bil kufratin kufrah. Siapa redha ataupun support kepada maksiat, maka dia pun sama akan dapat bahagian maksiat. Siapa yang support kepada kekufuran, na'udzubillah min zalik, maka dia juga kufur. Dia juga ada termasuk dalam agenda-agenda kekufuran tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita sunnahnya. Kita belajarlah tuan-tuan, sampai bila pun kita takkan habis belajar sunnah Nabi ni. Sebab apa? Sebarang hikmah yang dilakukan oleh Nabi, sebarang perkara yang dilakukan oleh Nabi tadi ialah bil hikmah. Yang kita katakan hikmah itu adalah satu perkara yang datang bersama dengan Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rahmat tadi ini dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan kebaikan, dengan rahmat tadilah
kita dapat sama-sama mengecapi nikmat iman Islam pada hari ini, petunjuk Islam, agama yang membaikkan kita sesama kita, membaikkan kita dengan pencipta kita, hablum minallah wa hablum minan nas. Maka kita mengenangkan akan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukan setakat bagi saya lah, bukan setakat menjadi suatu bentuk program-program saja tuan. Dia adalah berbentuk kewajipan ke atas kita lah. Wajib ke atas kita ni sebagai seorang umat mengenangkan akan besarnya jasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam siri-siri yang lalu kita diingatkan untuk berselawat pada Nabi dengan sebanyak-banyak selawat. Disebut juga oleh kita punya ketua-ketua tarikat dan sebagainya, selawat kata Nabi ni sekurang-kurangnya satu hari biarlah 1500 kali. Sejauh mana kita disiplinkan diri untuk kita menampakkan kesungguhan kita ni ingat kepada Nabi SAW. Sejauh mana kita ni bila disebut nama Nabi kita berselawat pada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, sama-samalah kita muhasabah diri pada malam ni. Mungkin hanya sekadar 45 minit ni. Kita sedar-sedar 45 minit tuan-tuan. Tapi 45 minit ni insya-Allah kita doakan semoga Allah Ta'ala tulis setiap minitnya itu adalah dalam bentuk perkara yang Allah Ta'ala sampaikan kita di mana 3 tempat itu kita bertemu dengan Rasulullah. Iaitu di mana? Di Mizan, di Sirat dan juga di Kautsar. Mudah-mudahan tuan-tuan, mana satu tempat yang kita jumpa dengan Nabi, insya-Allah selamat. Jalan yang mudah untuk kita sampai ke syurga tu iaitu dengan sebab tadilah Allah Ta'ala temukan kita dengan Nabi, iaitu dengan kita menyusuri sunnah Nabi SAW. Sekadar itulah untuk malam ni. Saya punya nak cerita tu banyak, tapi satu je yang terkeluar tuan-tuan. Pegang dah buku ni tapi tak terbuka langsung. Saya dah baca kitab ni hampir separuh dah, 2-3 tempat. Tapi yang tu saja yang saya Allah Ta'ala izinkan untuk sampai kepada tuan-tuan. Mungkin kadar itu adalah kadar yang ala uqulihim lah, kadar yang sampai di sini untuk sama kita ini dengan sama-sama semangatkan supaya kita ni ingat umat ini adalah umat yang hidup ataupun umat yang banyak jasanya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah kalau kita ni banyakkan selawat, kita banyakkan cara-cara berbahaslah bagaimana macam mana kita nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling-paling tidak pun kita nak datang tadi dah mandi, bersihkan diri, pakai wangi-wangian, gosok gigi terutamanya. Sebab apa? Sebab setiap kali Nabi nak datang ni Nabi bersiwak. Nabi bersiwak, nak semayang ni Nabi siwak. Jadi kita pun gosok gigi siap-siap. Tak payah lagi merokok dah. Kan? Siwak lah. Merokok tu bukan sunnah. Bahkan masuk benda-benda mungkar. Kok merokok juga ni saya tak tahulah. Yang tu je tu. Dapat buang. Elok lah tu. Habis tu Ustaz tak dihisapnya rokok tu, nak hisap apa pula? Terpulang lah tuan-tuan. Takkanlah saya pula tak bagi cadangan kan? Jadi gosok gigi dan sebagainya. Kemudian kita datang tadi sama-sama dengan niat untuk nak mengabdikan diri kepada Allah. Lepas tu kita berdoa ramai-ramai supaya semua orang ni diampunkan dosa, semua orang diberikan hidayah, semua orang dibantu ketika mana Mizan, Sirat dan juga Kautsar, saat mana dahaga yang amat-amat ketika itu ada tangan-tangan yang datang untuk nak bantu kita, nak ulurkan cawan untuk kita ambil telaga tadi, air telaga tadi. Dan yang paling baik ya tuan-tuan, dapatlah minum dari telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Mudah-mudahan Nabi kenallah kita dengan salam kita kepada Nabi, ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan salam kita itu dijawab. Mudah-mudahan amalan kita yang kita buat ni semua mirip ke arah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mohon maaf tuan-tuan ada tersilap kata, tersasul apa perkara yang saya sampaikan itu mungkin dari kelemahan diri saya. Saya mohon maaf lah. Saya pun bukannya orang alim mana, tapi kita sama-sama dalam matlamat yang sama nak cuba juga menyemarakkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapatlah menghuraikan sedikit yang dikatakan hadirnya Nabi SAW ini sebagai jasa yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana kama nawwarta wasyamsa wal qamara wa sahil abwa fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma ja'alna fi qalbin nur. Allahumma ja'alna fi dinina fi din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya alaihi wassalatu wassalam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin.